Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Musim Majlis, Baik Sampaian Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Si Tanggang. Semuanya bermula di perkampungan lama di Kelang. Tinggal seorang lelaki budiman yang bernama Pak Talang dan isterinya Mak Duma. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Mereka mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Si Tanggang. Mereka berdua terlampau sayang ke anak tunggal itu. Setiap hari Pak Talang Kutai mencari rezeki. Walaupun tidak hidup mewah, Si Tanggang hidup gembira membantu ayahnya setiap hari mengumpul buah-buahan dan ulam, memburu dengan sumpit dan menangkap ikan di sungai. Pada satu hari, mereka menuju sungai lebih jauh daripada biasa. Sebenak nasi jauhnya, lebih sikit sepelawan dari tempat mereka biasa bekerja. Tanggang melihat sebuah kapal besar berlabuh di kuala. Apakah itu ayah? Tanggang bertanya. Ia ada sampan besar Tanggang. Kapal yang membawa segala macam orang dan segala macam barang. Ayah pernah menaiki kapal sebegini? Tak pernah, tapi ayah pernah berkayuh kolek dekat kepada kapal yang berlabuh di muara sungai. Ayah bawakan buah-buahan nama, kayu kemenyan dan bulu untuk bertukar barang seperti garam, kain dan besi alat. Itulah hasil mendapat paran dan kapak yang kita gunakan ini. Lepas itu, kapal itu pun pergi ke pelabuhan seterusnya, berlayar seluruh dunia membeli dan menjual barang. Pak Talang merasa bangga mampu menceritakan hal dunia luarnya kepada anaknya. Untuk Tanggang pula, bermulalah mimpinya untuk berlayar menaiki kapal, berlayar di perairan biru dan menjadi kaya raya berdagang dari satu pelabuhan ke satu pelabuhan. Bila ada peluang, Tanggang akan ke muara sungai melihat kapal besar yang ada. Satu hari, seorang lelaki badan sasa kelihatan seperti kelasi mengajak Tanggang bekerja di kapal. Tanggang begitu teruja. Dia mengikut kata bekerja keras panjang masa. Kebetulan, nakoda kapal terpandang bagaimana bekerja dan terus mempelaunya. Maukah kamu bekerja di kapal ini, wahai anak muda? Pucuk dicerita ulam datang, bagai bulan jatuh ke riba. Membujur lalu melintang patah. Kawan-kawan nak tahu apa terjadi seterusnya? Tanggang berlari sepanjang jalan ke rumahnya. Ayah, mak, kenapa nak ketemu si Tanggang? Tanggang pun menceritakan apa yang terjadi. Kegembiraan di hatinya terlihat di raut wajahnya. Kau nak tinggalkan mak, Tanggang? Terduduk ibunya di tepi tangga mendengar segala Tanggang. Pak Talang mendengar kesedihan dalam kata-kata Mak Duma. Tapi ia faham perasaan anak lelaki sedang meningkat umur. Semangat sedang berkobar, angan-angan hendak digapai, jiwa sedang menggolak. Kau ingin merantau, Tanggang, katanya. Tanggang akan kembali. Mak, ayah, Tanggang janji. Tetapi Tanggang perlu melihat dunia. Walaupun mereka sangat keberatan untuk membiarkan Tanggang pergi, akhirnya Tanggang pun bersama di atas kapal. Ibunya mempekalkan tapai ubi dan nasi di bungkus serang buluh. Hatinya sedih bercampur luluh. Risau berbau takut kehilangan satu-satunya anak kesayangannya itu. Di atas kapal, Tanggang melakukan apa sahaja kerja diperintahkan. Pedagang, kelasi lain dan nakoda semuanya amat suka kekan Tanggang kerana dia rajin, ceria dan juga semakin hari semakin segak dan kacak. Masa pun berlalu, Tanggang berlayar ke seluruh Nusantara, ke Campar, ke Indapura, ke Langkasuka. Terlampau pakar si Tanggang dalam ilmu pelayanan dan perdagangan. Tiada tolok bandingnya. Justru apabila nakoda jatuh sakit, si Tanggang dilantik nakoda muda baru dan dipanggil nakoda Tanggang. Nakoda Tanggang adalah seorang wibawa dan disegani. Dia mati oleh semua dan sultan. Akhirnya si Tanggang mengaini puteri raja. Pada satu ketika, nakoda Tanggang berlayar bersama isteri tercinta, ingin mengambil angin melihat negeri kedaulatan. Sangat bahagialah suami isteri di atas kapal penuh dengan dagangan dan emas peraknya. Tiba-tiba angin menderu, taufan pun tiba di Selat Melaka yang selalunya aman. Kapal nakoda Tanggang terombang ambing dan kemudian bergerak laju bagai kumbang putus tali. Semua di atas kapal pun hairan kenapa tak semena-mena ribut taufan di tengah hari. Akhirnya semuanya terhenti. Secara kebetulan kapal nakoda Tanggang berlabuh di muara sungai berdekatan sebuah kampung. Kampung Kelang. Hebohlah sekampung bahawa nakoda Tanggang telah pulang. Semua penduduk semua bercerita bagai murai riuh sekampung. Akhirnya berita kepulangan Tanggang ini sampai ke telinga Mak Duma dan Pak Talang.
Anak kita telah pulang, kan dia dah berjanji, teriak Mak Derma itu gembira sekali. Pak Talang menggelengkan kepalanya. Tanggang kini saudara besar, maukah dia berjumpa dengan kita ini? Maukah dia berjumpa dengan kita ini? Katanya perlahan. Namun Mak Derma tidak dapat ditahan lagi. Aku nak jumpa, aku mahu berjumpa dengan si Tanggang. Aku membawakan pisang salai, marilah kita pergi bang. Pak Talang menggelengkan kepalanya. Ia melihat isterinya, rambut putih bongkok 3, daif dan hina, gigi tak ada. Adakah si Tanggang mahu berjumpa dengan mak ayahnya? Kesaksiannya bertambah mengenakan si Tanggang tidak pernah menghantar kabar berita. Tetapi Mak Derma sudah pun memakai kain kelubung, turun ke laman seorang diri ke arah muara. Pak Talang mengejar dari belakang. Tiba di kapal, Pak Talang Mak Derma melangkah ke dalam kolik usaha dan mendayung ke kapal. Tiba di kapal tersebut, Pak Talang memanggil anak-anak kapal supaya dia bawa ke atas. Anak-anak kapal bertanya, siapakah engkau? Kami ni mak ayah si Tanggang. Hamba dengar dia di atas kapal. Anak-anak kapal ketawa seraya mengejek. Kapal ini kepunyaan kedatangan dan isterinya Puteri Diraja. Masakah engkau mengisi ini mak ayah tuan kami? Kebetulan Nakoda berada berdekatan. Dia pun bertanya apa yang terjadi, seperti ada kekecohan. Tuan Nakoda, mereka ini mendakwa ibu bapa Tuan Nakoda. Jawab Ketua Kelasi Awang. Dah puas kami suruh balik, jangan mengemis di sini. Mereka masih berdegil, berderau darah si Tanggang dalam segala kekecohan dan ribut. Dia belum pasti mereka berlabuh di mana. Dia pun memalingkan muka ke arah orang tua itu dan terus mengenai ibu dan ayahnya. Tiba-tiba terdengar suara isterinya yang cantik Puteri Raja itu bertanya, Kekanda, benarkah ini ibu dan ayah kanda? Tersentak Tanggang bagai bangun dari mimpi ngeri. Dia pun memalingkan muka ke arah orang tuanya sekali lagi dan terlihat betapa miskinnya mereka. Tanggang terus malu untuk mengetahui hakikat sebenar. Usahakan mengaku, menghina pula. Oh tidak Dina, sudah tentu tidak. Ibu bapa kanda telah tiada. Kanda kaya terpiatu. Dia berbohong. Dina, jangan percaya orang kampung di sini. Memang suka cari peluang untuk minta-minta. Pengawal, halau mereka dari sini. Pak Talang mula merasa marah, mengajak isterinya pergi dari situ. Tetapi Mak Derma tidak mahu berganjak. Nak mak bawa pisang salai ni. Nakoda Tanggang mulailah sabar. Hei orang tua, apa yang kau meracau ini? Aku saudara kaya dan terkenal. Dah, pergi kau dari sini, herdiknya. Pak Talang mula mengayuh sampah koleknya. Mak Derma menangis iba teresak-esak. Tiba di pinggir pantai, Mak Derma meletup di atas pasir dan mengangkat tangan berdoa. Ya Maha Esa, jika benar aku susukan Tanggang yang dah ke ini, tunjukkan kepada semua kebenaran ini. Sekaligus langit gelap gelita, angin sempoi-sempoi bahasa bertukar menjadi ribut, guru berdetung detam, kilat sambung menyambung. Taulah si Tanggang, ibunya telah menyumpahnya. Mak, ampunkan Tanggang mak. Semuanya sudah terlambat. Kapal besar itu dipecahkan oleh ombak tinggi dan akhirnya hanya pulau batu. Pengajaran dari cerita ini ialah jangan dahaka kepada ibu bapa, bersuruh untuk mencapai kejayaan. Sekian cerita saya, terima kasih.